Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini kita membaca tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan amal ibadat di dalam Islam, dan yang permulaannya hadis tentang kelebihan azan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fi at-tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la'atawhuma walau habwa." Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiranya manusia itu mengetahui akan kelebihan azan dan berada di saf yang pertama, nescaya bagi mereka itu tidak ada cara yang lain kecuali melakukan pemilihan dan undian. Maksudnya manusia ini kalau dia tahu tentang kelebihan azan dan duduk berada di saf yang pertama, kalau kita nampak dengan mata kita, Allah singkapkan mata kita dan Allah tunjuk balasan, nescaya kita akan mengundi untuk melaungkan azan dan kita akan mengundi untuk berada di saf yang pertama. Bukan 5 tahun sekali, tetapi 5 kali sehari kita akan mengundi. Tiap-tiap hari orang mengundi. Kalau orang nampak, kalau kita nampak kelebihan. Siapa nak duduk saf yang pertama? Ada kotak mengundi. Setiap masuk masjid tu kita mengundi. Siapa nak duduk saf pertama? Dan begitu juga orang yang melaungkan azan. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri ay tabkiru ila salati. Sekiranya manusia itu mengetahui kelebihan datang awal untuk menunaikan sembahyang, lastabaqu ilaihi, nescaya mereka akan berlumba-lumba untuk datang ke masjid. Orang akan tunggu untuk datang awal ke masjid. Seperti mana kalau orang ada sale, orang tunggu dah di hadapan pintu. Kalau negeri orang putih tu ada produk baru telefon kau, beratur. Tapi kalau orang tahu kelebihan akan datang awal ke masjid, nescaya kita akan nampak di jalan-jalan orang berlumba-lumba untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subh. Sekiranya mereka mengetahui tentang kelebihan sembahyang Isyak, was-subhi, dan sembahyang subuh, nescaya mereka akan mengangkat untuk datang ke masjid. Kalau tahu kelebihan sembahyang Isyak dan sembahyang subuh. Sebab Nabi sebut orang yang sembahyang Isyak secara berjemaah seolah-olah dia mendapat pahala seperti orang yang menghidupkan separuh malam dengan qiyamul lail. Kita sembahyang Isyak nanti terus balik, walaupun tak sembahyang ba'diyah ke, tak sembahyang witir ke, malam tu dikira kita ini seolah-olah bangun separuh malam. Barang siapa yang datang pada sembahyang subuh,
nescaya mereka ini seolah-olah mendirikan seluruh malam tanpa tidur. Bukan setakat seolah-olah, maksudnya dia dapat pahala. Seperti mana orang yang bangun pada seluruh malam. Sebab sembahyang subuh ni sembahyang yang susah. Bukan senang nak datang sembahyang subuh ni. Jadi banyak yang terbabas. Padahal sembahyang subuh ni, kalau kita bekerja pagi boleh bangun pula. Orang bekerja shift dia pukul 6 pagi, elok-elok pukul 5 boleh bangun. Goreng nasi apa mudah je, ringan je. Tetapi kalau bab sembahyang menjadi sesuatu perkara yang amat sukar sekali untuk dilaksanakan. Kita tengoklah, kita bandingkan sembahyang siang hari dengan sembahyang subuh. Berapa ramai jemaah? Waktu maghrib ni boleh nampak lah. Mata kita tu penuh orang. Waktu Jumaat, jam. Waktu subuh, mungkin 2, 3, 4 orang. Imam, bila dengan Tok Siok. Adalah orang mari-mari, saudara mara daripada jauh, mari singgah sekali, nampak ramai sikit. Tapi bukan satu perkara yang mudah. Jadi kelebihan azan. Kita akan mengundi untuk jadi muazzin. Kita tak akan bertolak-tolak. Ada orang bertolak-tolak nak jadi muazzin. Sebab itu Sayyidina Umar sebut, laulal khilafah la'adzantu. Kalaulah bukan kerana jawatan khalifah, nescaya aku akan menjadi orang yang melaungkan azan. Itu Sayyidina Umar sebut dalam satu riwayat yang dinukilkan daripada beliau. Kalaulah bukan kerana jawatan khalifah. Dia tak tahu orang bunuh dia. Tapi dia kata kalaulah orang sepas ni orang tak bagi dah jawatan khalifah pada aku, nescaya aku akan meluangkan masa untuk melaungkan azan. Kita tak, mungkin tak ada perasaan begitu. Sepas pencen tak ada dah nak jadi muazzin itu tidak masuk dalam schedule kita. Kita nak jadi benda lain. Tapi Sayyidina Umar kata kalaulah bukan kerana khalifah, nescaya aku melaungkan azan. Jadi mungkin saya pernah cerita dah. Sebelum ni, di antara yang melaungkan azan, di antaranya Ismail Haniyah. Kalau kita tengok dalam YouTube tu ada dia melaungkan azan. Dia buat lawan azan tu bukan waktu dia kecil, waktu dia jadi Perdana Menteri. Ada peluang dia melaungkan azan. Jadi imam. Bacaan yang bagus dan laungan azan yang sangat merdu suaranya. Jadi kita kalau ada peluang laungkan azan, kita laungkan. Kerana kelebihan akan dicerita selepas ini, kelebihan orang yang melaungkan azan. Dan begitu juga pada saf yang pertama. Jadi orang kita ni macam orang panggil tidak ada, orang panggil apa, tidak ada kemahuan. Eagerness tu tak ada. Kalau ada ruang kosong tu kita pakat sila orang lain. Sila. Macam banyak sangat dah pahala kita. Macam lebih sangat pahala. Patutnya kita ada ruang kosong, kita terus berebut. Biar belaga bahu pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting ada kesungguhan untuk kita memperoleh saf yang pertama. Dalam itu hadis riwayat hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Dalam hadis riwayat Muslim yang hadis yang sahih daripada Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-muadhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang melakukan azan adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Jadi apa maksud panjang leher? Wallahu a'lam. Para ulama ada sebahagiannya menyerahkan maksudnya sedemikian tanpa tafsiran. Ada setengah ulama dia cuba tafsir. Maksudnya orang yang paling banyak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebahagian ulama kata lehernya panjang. Maka dia tidak tenggelam di dalam peluh manusia ketika mana hari mahsyar nanti. Macam-macam lah. Dalil tidak ada, masing-masing mengeluarkan pandangan. Dan setengah ulama kata yang dimasukkan panjang leher mereka itu maksudnya kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan azan. Dalam hadis riwayat Bukhari, an Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lah inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis-salah farfa' sawtaka bin nida' fa innahu la yasma'u mada sawtil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Daripada Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'ah bahawa sesungguhnya Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, satu hari dia berkata kepadanya, dia kata sesungguhnya aku melihat kamu gemarkan binatang ternakan dan berada di tempat yang jauh. Dan ingatlah ketika mana kamu berada pada haiwan ternakan kamu. Apabila masuk waktu sembahyang, hendaklah kamu melaungkan azan. Farfa' sautaka bin nida'. Tinggikanlah suara kamu. Sesungguhnya sesiapa yang melaungkan azan. Sesiapa yang melaungkan azan dan ianya didengari oleh mana-mana jin. Didengari oleh mana-mana manusia. Didengari oleh apa sahaja makhluk Allah, semuanya akan datang pada hari kiamat nanti bersaksi terhadap perbuatan kita itu. Jadi kalau kita lawan azan sini, semua benda makhluk Allah yang ada di kawasan ini menjadi saksi terhadap perbuatan kita itu. Jadi kita kalau duduk sini 20 tahun, 30 tahun azan, cuba untuk melakukan azan. Mungkin waktu siang ni orang berebut, waktu subuh tak ada orang. Waktu tak berebut dah, kita sampai tu memang monopoli kita dah lah. Kita seorang. Jadi kalau datang awal, insya-Allah kita boleh azan subuh. Insya-Allah. Subuh lagi besar pahalanya. Disebut dalam satu hadis muttafaqun alaih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bis salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin. Sesungguhnya apabila dilaungkan azan, sesungguhnya syaitan melarikan diri sehingga keluar anginnya. Oh, kita tak tahu syaitan ni ada angin rupanya. Tapi Nabi cerita tu jadi kita tahulah sikit-sikit. Sehingga kan dia melarikan diri di tempat yang tidak kedengaran suara azan. Jangan lari tempat tak ada suara azan. Maksudnya kalau tempat tu, kampung tu, tak ada orang azan, maka syaitan tak lari. Sebab tu kita ni lewat macam mana katakanlah. Kalau saya ceramah lebih sikit waktu. Azan. Dalam mazhab kita pun disebut. Orang azan ini sunat bukan sahaja waktu tunai, waktu qada pun disunatkan azan. Waktu qada disunatkan azan. Siapa perikat begitu? Dah qada ni luar waktu dah. Jadi kalau setakat 15 minit, 20 minit tu,
rasanya tidak menjadi suatu masalah. Sebab kita tak pergi ketuk dah pintu rumah orang. Jadi satu-satunya cara kita nak ajak orang sembahyang, maka dengan kita melaungkan azan. Mungkin orang tu ingat habis dah waktu, tengok baru dengar azan, dia pun datang. Jadi tempat yang tidak dilaungkan azan, tempat itu biasanya syaitan tak pernah lari. Memang dia duduk lepok situ. Siapa sudah? Fa idza qudiya an-nida'u aqbala. Habis je azan dia datang balik. Ini kerja syaitan. Memang dia full time. Hatta idza thuwiba bis-salati adbara hatta idza qudiyat tathwibu aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kadza wa uzkur kadza. Maksudnya dia pergi marilah. Sehingga sampai perikat dia membisikkan kepada manusia supaya mengingati itu dan mengingati ini. Wadhkur kadza lima lam yadhkur min qabl, yang tidak pernah diingati sebelum ini. Hatta yadhilla ar-rajulu ma yadri kam shalla, sehingga kan dia ni menghasut kita sampai perikat hampir kemuncaknya kita tak tahu berapa rakaat kita sembahyang. Jadi sebab tu orang kata kalau nak cari barang hilang ni sembahyang dulu. Macam-macam datang dalam kepala kita. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqul. Rasulullah menyebut bersabda, apabila kamu mendengar suara azan, hendaklah kamu berkata seperti mana apa yang dikatakan oleh muazzin. Muazzin sebut Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar. Thumma sallu alayya. Selepas itu kamu hendaklah berselawat ke atasku. Fa innahu man shalla alayya salatan sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku, maka sesungguhnya man shalla alayya salatan sallallahu, Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Baik, Allah berselawat ke atas kita tu apa maksud dia? Jadi ulama ni bukan maksudnya Allah kata Allahumma salli ala Muhammad ke atas kita. Ada setengah ulama dia tafsir begini. Kalau sesama makhluk, maksudnya berdoa. Kalau saya berselawat ke atas Nabi, maksudnya saya berdoa pada Nabi. Kalau malaikat berselawat ke atas saya, maksudnya malaikat berdoa kepada saya. Tapi kalau Allah berselawat ke atas kita, maksudnya Allah menurunkan rahmat. Perkataan yang sama, tetapi kita melihat daripada siapa dia datang. Thumma salullaha liyal wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Yang ni barang siapa yang baca doa tadi, dengar minta wasilah kita biasa sebut. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salati qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah. Barang siapa baca doa hal lebih kurang begitu, maka sesungguhnya Nabi sebut, maka syafaatku halal bagi dia. Dia berhak untuk mendapat syafaatku. Dia qualified untuk dapat syafaat. Jadi baca doa selepas azan ni jangan main-main. Dia sampai peringkat kita ni qualified untuk dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ni penting. Khususnya waktu kita tengah dalam keadaan yang amal jahat kita banyak. Oh, sangat penting. Syafaat tu sangat penting. Waktu atas dunia ni tak berasalah syafaat tu. Sebab kita tak nampak syurga neraka. Waktu hari tu baru kita tahu. Dia macam budak-budak lah. Waktu sebelum SPM tak belajar. Tengok orang lain masuk universiti baru tahulah pentingnya SPM. So masuk universiti.
Berlaku hari kejadian, baru sedar betapa pentingnya SPM. Sebelum berlaku kejadian, tak sedar main-main gitu. Belajar tak sungguh dan seumpamanya. Jadi syafaat ni waktu berlaku peristiwa baru tahu. Lah, hak ni hak penting sangat. Ramai orang boleh masuk syurga dengan syafaat Nabi. Hadis riwayat Muslim. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang ketika mana mendengar muazzin menyebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, disebut benda begitu, raditu billahi rabbah, redha dengan Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammadin rasulah, dan Muhammad itu sebagai rasul, wa bil islami dina, dan Islam itu sebagai agamaku, ghufira lahu dhanbuh, diampunkan dosanya. Jadi waktu dia dengar orang azan tu dia sebut zikir ni. Jadi zikir ni banyak. Benda ni kita tak biasa dengar ni. Itu waktu kita dengar orang azan kita buat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah. Tu kita biasa dengar. Wa bi Muhammadin rasulah. Wa bil islami dina. Ghufira lahu dhanbuh. Diampunkan dosa-dosanya. Disebut dalam satu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan dia menyatakan hadis ini adalah hadis hasan. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Sesungguhnya doa seseorang itu tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Jadi azan ni kita buat juga walau macam mana keadaan sekali. Ini dia kemudian yang bab seterusnya dia cerita tentang bab fadlus salawat. Bab tentang kelebihan sembahyang. Dulu waktu saya belajar bab hukum hakam. Ni cerita bab kelebihan saja. Dia tak cerita bab hukum hakam fiqh, cerita bab kelebihan sembahyang. Daripada Abi Hurairah, hadis ni hadis muttafaqun alaih. Kalau saya sebut muttafaqun alaih tu sahih lah. Maksudnya kita angkat tangan dah lah bahawa hadis ni adalah hadis sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Nabi kata, kalau depan muka pintu rumah kamu ada sebatang sungai dan kamu mandi 5 kali sehari, adakah masih ada daki pada badan kamu? Jawab sahabat, la yabqa min daranihi syai'. Mana ada daki ya Rasulullah? 5 kali sehari. Jadi kalau kita sembahyang isyak nanti dah 5 kali dah kita mandi hari ni, tak ada daki dah badan kita. Yang ni daki tidak ada dosa. Tapi orang tak perasan benda yang macam ini. Dia ingat sembahyang ni biasa-biasa je, macam tak ada apa, macam kewajipan biasa. Pada hadis sembahyang isyak je nanti tu dah habis licin dah. Dosa dia diampunkan oleh Allah. Puas hati, kita tidur tu puas hati. Kalau malam tu Allah tarik nyawa kita, alhamdulillah. Fadzalika mathalus salawatil khams yamhu Allahu bihinnal khataya. Lalu Rasulullah kata, itulah sembahyang 5 waktu. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu itu akan menghapuskan dosa kamu. Ini sembahyang 5 waktu. Kalau sembahyang sunat tak tahu lagi. Kalau sembahyang 5 waktu, padahal benda wajib dah. Benda wajib. Benda wajib ni kalau ikut kaedahnya tak bayar-bayar upah dah lah. Tapi benda wajib itu Allah bagi upah yang kita tak dah boleh bayangkan tentang kelebihannya. Jadi kita boleh datang tu alhamdulillah. Sebab tu apabila orang azan,
Orang sebut hayya 'alas salah. Sebab apa kita disuruh sebut la haula wala quwwata illa billah? Ulama sebut hak yang lain kita suruh diulang seperti mana sama. Tetapi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah disuruh kita ini menyebut la haula wala quwwata illa. La haula wala quwwata illa billah tu maksudnya tidak ada kederak, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang beri pada kita. Berapa ramai orang yang tidak ada kekuatan walaupun tubuh badan dia sihat. Dia dengar azan. Kadang-kadang masjid itu kiri kanan flat 2-3 blok. Dengar. Tapi sebab apa tak datang? Sebab tu kita perlu sebut hayya 'alas salah, wahai datanglah kepada sembahyang. Kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Kami tidak ada kekuatan kecuali apa yang kau berikan. Ada orang tewas dengan dia makan malam di restoran waktu maghrib. Ada orang tewas dengan mesyuarat waktu zuhur. Ada orang tewas bekerja-kerja nak balik ke rumah waktu asar. Macam-macam jenis orang tewas. Hak subuh tu muttafaqun alaih lah. Tewas dengan selimut kita. Jadi hak benda lain itu kita tewas. Jadi alhamdulillah la haula wala. Tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan kecuali apa yang Allah berikan kekuatan dan kederak kepada kita. Sebab itulah ulama kata kita disebut la haula wala quwwata illa billah apabila disuruh kepada kita hayya 'alas salat datanglah kepada sembahyang. Ada orang yang tak mampu. Kemudian disebut dalam satu hadis riwayat Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu Jumaat ke Jumaat merupakan penghapus dosa di antaranya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Kita sembahyang subuh menghapuskan dosa di antara isyak dan subuh. Kalau di antara itu kita tak buat dosa besar. Maghrib dengan isyak. Ni biasa orang tak buat. Kalau orang duduk masjid tu jarang orang buat dosa besar waktu maghrib dengan isyak. Kita sembahyang isyak saja, beri salam saja sembahyang isyak, maka dia hapuskan dosa di antara maghrib dengan isyak. Kita sembahyang Jumaat, ni hadis sahih. Kita habis saja beri salam bersama-sama dengan imam, dosa kita Jumaat sehingga ke Jumaat itu dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seronok kita kalau dengar hadis-hadis yang seperti ini. Selagi mana tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi kita diminta supaya berhati-hati dengan dosa-dosa besar. Sebab apa Allah tak sebut dosa kecil? Sebab Allah tahu kita buat dosa. Sebab kita ni bukan malaikat. Bukan malaikat. Sebab tu disebut dalam satu hadis riwayat Muslim. Allah kata bahawa Rasulullah sebut sesungguhnya Allah ini kalau dalam satu tempat itu semuanya tak buat dosa. Dalam satu kampung tu semua tak buat dosa, Allah kata la dhahaba bihim atau kama qala. Allah ini akan melenyapkan kaum itu. Dan Allah gantikan dengan kaum yuznibuna wa yatubu. Kaum yang melakukan dosa kemudian bertaubat kepada Allah. Bukan maksudnya Allah ni promote kita supaya buat dosa, maksiat, tidak. Tetapi memberitahu bahawa dosa itu tidak boleh lari daripada manusia. Terutama dosa-dosa kecil. Jadi dengan sembahyang itu sahaja menghapuskan dosa-dosa kecil. Hadis riwayat Muslim daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin." Tidak ada orang mana-mana orang Islam tahduruhu salatun maktubah yang datang untuk sembahyang fardu. Fayuhsinu wudu'aha. Lalu dia mengambil wuduk dengan baik. Tidak membazir dan seumpamanya. Wa khusyu'aha. Dia sembahyang dengan khusyuk. Khusyuk ini maksudnya fokus kepada sembahyang dia. Wa ruku'aha. Rukuknya pun baik. Illa kanat kafaratan lima qablaha minadh dhunub ma lam tu'ta kabirah wa dhalika dahra kullah. Maka akan diampunkan dosanya yang telah pun lalu. Wa dhalika dahra kullah. Sebahagian ulama mentafsirkan maksudnya seluruhnya hak lepas dosa dia. Dengan hanya datang wudu elok, khusyuk elok, rukuk elok. Orang kata sebab apa sebut rukuk? Rukuk ni kadang-kadang manusia ni dia tergesa-gesa. Ramai orang kita tergesa-gesa. Sebab rukuk ni tergesa-gesa. Jadi kita kena rukuk betul-betul lah. Man sallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sembahyang bardain, yakni sembahyang subuh dan asar, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Oh, pendek je hadis. Kita ni kalau nak beri jaminan, kadang-kadang kita cakap pendek tak? Tak cakap panjang. Kata ikut aku, boleh untung. Kalau kita terlalu excited nak beritahu, ikut aku je, mu dapat untung. Allah beritahu pada kita, barang siapa sembahyang subuh bardain, ulama tafsir subuh dan asar. Kerana waktu itu waktu yang susah. Asar ni biasanya waktu orang habis kerja. Sejak dulu, kini dan selamanya memang begitu. Waktu penghujung. Barang siapa yang jaga sembahyang subuh dan sembahyang asar, dakhalal jannah, Nabi sebut masuk syurga. Hadis yang pendek. Tapi memberi pengertian yang besar, ganjaran yang besar. Hadis riwayat Muslim daripada Abi Zuhair Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi. Tidak sama sekali, Nabi sebut ni, tidak sekali-kali seseorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka sekiranya dia sembahyang sebelum keluarnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Yakni sembahyang subuh dan sembahyang asar. Tadi kita bercakap tadi sembahyang isyak, sembahyang subuh. Ni sembahyang subuh dan sembahyang asar. Kelebihan dia. Sembahyang lain mudah. Sembahyang zuhur tak usah cerita lah. Kat pejabat penuh hari Jumaat. Jeng. Blok jalan. Tapi kalau sembahyang subuh berguling-guling. Kosong. Nak parking litang pun boleh. Dekat masjid. Tapi kalau Jumaat lain. Hadis riwayat Muslim. Saya sebut semuanya hadis sahih. Daripada Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sembahyang subuh, dia di bawah jaminan Allah. Allah jamin kita gitu. Jamin macam mana tak tahulah. Kalau kita polis jamin kita, kata tak apa, awak berjalan, saya jamin keselamatan awak. Oh, tu kita berjalan lenggang, sombong, tak usah ceritalah. Ini Allah memberi jaminan, kamu akan berada dalam tanggungan dan jaminan aku. Fi dhimmatillah. Siapa sembahyang subuh? Pagi esok kalau kita sembahyang subuh, memang kita di bawah jaminan, tanggungan. Itu terjemahan bahasa saya lah. Zimmah ni, kalau bahasa Arab sedap punya dia. Dhimmatillah. Maksudnya,
Macam kalau saya kata, awak fi zimmati. Maksudnya, dia ni orang aku. Begitulah kalau nak terjemah bahasa tu lah. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Akan bersilih ganti di antara kamu malaikat pada sebelah malam dan malaikat pada sebelah siang. Shift. Silih ganti. Wa yajtami'una fi salati subhi. Jadi waktu dia shift tu bila? Dia tukar shift. Waktu sembahyang subuh. Wa salatil asri, dan waktu yang satu lagi pada sembahyang asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhumullah. Kemudian apabila hak tukar shift, dia naik ke atas. Lalu Allah bertanya kepadanya. Bukan maksudnya Allah tak tahu, tapi Allah tanya itu sebagai untuk memberikan penegasan. Kaifa taraktum ibadi? Macam mana kamu meninggalkan hamba-Ku, fulan bin fulan. Puak Mak, Puak Ali, macam mana kamu tinggalkan tadi? Lalu mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggal tadi, puak-puak ni semayang. Menghadapmu wahai Allah. Wa atainahum wa hum yusallun. Kami datang pula waktu asar tu, semayang juga. Report yang dihantar pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Daripada Jarir Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatul badr. Jadi Jarir bin Abdullah sebut, satu hari kami ni berkumpul dengan Nabi. Malam-malam. Lepas tu tengok anak bulan. Tengok bulan. Bulan mengambang. Bulan penuh. Lalu Nabi pun waktu tengok bulan penuh tu, Nabi pun cakap dengan para sahabat, dia kata, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Matamu tak sakit pun apabila melihatnya. Fa in istata'tum. Kalau kamu mampu, jagalah sembahyang sebelum keluarnya matahari dan sebelum jatuhnya matahari. Yang ni sembahyang subuh dan sembahyang asar. Oh, kena jaga benar tu. Subuh, asar. Hadis riwayat Bukhari daripada Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang asar, gugur amalan-amalan dia. Yang ni amalan baik. Yang manusia ni, dia amalan baik dia gugur. Jarang Allah cerita gugur. Hak pertama satu lagi, orang murtad digugurkan amalan dia. Di antara yang lain pula, Rasulullah cerita yang menyebabkan gugur amalan kita, amalan baik lah maksudnya, iaitu apabila meninggalkan sembahyang asar. Hadis riwayat Bukhari. Saya setakat itu sajalah. InsyaAllah yang akan datang, kita menceritakan pula tentang kelebihan-kelebihan yang lain yang terdapat dalam di sebalik amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari. Kadang-kadang kita tak sedar. Jadi apabila tidak sedar kelebihan tu, kita rasa tidak bersungguh. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang datang kelemahan diri saya sendiri. Dan kita sudahi dengan suratul Asr dan tasbih farah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.